alkena. Alkena mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Alkena merupakan hidrokarbon tak tepu. Formula umum untuk alkena adalah CnH2n, di mana N bermula dengan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. N tidak boleh dimulai dengan 1. Kaedah penamaan alkena. Alkena dinamakan seperti alkana, cuma menukar ana di belakang menjadi ena. Contohnya bilangan atom karbon 2, etena, 3 propena, 4 butena, 5 pentena, 6 hexena, 7 heptena, 8 octena, 9 nonena dan 10 dekena. Melukis formula struktur untuk alkena. N sama dengan 4. Contoh, N sama dengan 4 bermaksud C4, H8. So, sama juga dengan alkana. Yang pertama, kita akan lukis rantai panjang untuk C. So, kita akan lukis C dulu. 1, 2, 3, 4. Okey. So, kita tahu satu mesti ada double bond ataupun ikatan ganda 2. So, kita lukis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okey, correct. 1, 2, 3, 4. Correct. 1, 2, 3, 4. Correct. 1, 2, 3, 4. So, maknanya semua C sudah mempunyai 4 ikatan. Okay. Setelah itu, kita akan letak hash. Okay. Kita kira adakah dapat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu cara lukisnya. Ataupun katakan kita letak N sama dengan 6. So, mula-mula lukis 6 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada double bond. Sebab dia alkena. Okay, C6H12. So, kita kira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, kita tulis H di tempat yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Senyap. So, ini adalah heksana. Perbezaan dia ada satu double bond. Berbanding dengan heksana yang semua single bond. Sifat fizik alkena. Kalau kita boleh tengok keadaan fizikal pada suhu bilik, yang berada pada gas pada suhu bilik hanyalah etena, propena dan butena. Selain daripada itu, pentana, heksana, heptena, oktena, nonena dan dekena berada pada suhu bilik dalam keadaan cecair. Sifat fizik alkena juga boleh dilihat apabila takat lebur dan takat didih alkena adalah lebih rendah tetapi akan meningkat dengan peningkatan bilangan atom karbon per molekul. Manakala ketumpatan alkena juga rendah, lebih rendah daripada air sama macam alkana, tetapi juga akan meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul meningkat. Malah semua alkena juga tidak larut dalam air kerana dia mempunyai ikatan kovalen, tetapi alkena juga larut dalam pelarut organik. Sama dengan alkana, alkena juga tidak boleh mengalirkan arus elektrik kerana wujud sebagai molekul dan tidak mempunyai ion-ion yang bebas untuk bergerak. Sifat kimia alkena. Alkena lebih reaktif daripada alkana kerana alkena adalah hidrokarbon yang tak tepu yang mempunyai ikatan ganda 2 antara dua atom karbon. Alkena boleh bertindak balas atau menjalani 3 jenis tindak balas iaitu tindak balas pembakaran, tindak balas penambahan dan tindak balas pempolimeran. Tindak balas pembakaran
juga terdapat dua tindak balas pembakaran bagi alkana, iaitu pembakaran lengkap dalam oksigen berlebihan dan pembakaran tidak lengkap dalam oksigen terhad. Bagi pembakaran lengkap dalam oksigen berlebihan, alkana akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Contohnya CH2H4 tambah 3O2 akan mendapat 2CO2 tambah 2H2O. Manakala dalam pembakaran tidak lengkap dalam oksigen terhad, alkana akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Contoh, kita boleh tengok C2H4 tambah 2O2 akan dapat C tambah CO2 tambah 2H2. Tindak balas kedua yang boleh dilakukan oleh alkana adalah tindak balas penambahan. Dalam tindak balas penambahan, satu molekul ditambah kepada kedua-dua atom karbon yang mempunyai ikatan ganda 2. Salah satu daripada ikatan ganda 2 di dalam atom-atom karbon akan dipecahkan dan sepasang elektron yang membentuk ikatan ini kemudian dikongsi dengan atom-atom dari molekul yang ditambah. Hasil tindak balas yang terhasil ini akan menjadikan alkana itu sebagai sebatian tepu. Rajah pemecahan ikatan ganda 2 alkana boleh dilihat di situ. Satu ikatan ganda 2 dipecahkan hanya menjadikan tinggal ikatan ganda tunggal, dan tempat itu akan menyebabkan dia membentuk satu ikatan baru, yang di mana ikatan baru itu akan dimasuki oleh molekul yang ditambah. Terdapat 5 jenis tindak balas penambahan, iaitu penghidrogenan, penambahan dengan hidrogen. Yang kedua, penghalogenan, penambahan dengan halogen. Ketiga, penambahan dengan hidrogen halida. Keempat, penghidratan ataupun kita kata penambahan dengan air. Dan yang kelima, penambahan dengan larutan kalium manganat berasid. Tindak balas penambahan yang pertama, penghidrogenan, penambahan dengan hidrogen. Tindak balas ini berlaku apabila wap alkana dalam keadaan gas dan gas hidrogen dialirkan melalui mangkin seperti platinum atau nikel dan kemudiannya dipanaskan kepada 180 degree Celsius. Untuk tindak balas ini, ia perlu melalui mangkin. Perlu ada syarat utama mangkin, iaitu platinum ataupun nikel dan suhu 180 degree Celsius. Molekul hidrogen ditambah kepada molekul alkana, jadi suatu alkana terhasil sebagai produk. Contoh tindak balas penambahan yang pertama, penghidrogenan ataupun penambahan agen hidrogen. So kalau kita tengok di sini, hexena. Okey, hexena maknanya C6. Okey, hexena, kalau kita kata, kenapa saya kata hex1ena? Sebab dia berada di pada C nombor 1 ni. 1 double bond ni berada pada C nombor 1, sebab itu hex1ena. Okey, so sekarang ni kita buat penambahan. So, macam mana penambahan ini berlaku? So, kita tambah gas hidrogen. Bila bahasa berlakunya penambahan ini, tindak balas penambahan, double bond ini akan hilang. So, bila dia hilang, dia akan membentuk dua ikatan yang baru di sini. So, bila dia membentuk ikatan baru di sini, okey, H ini boleh bergerak masuk ke sini. So, produk yang akan terhasil adalah sama oksalin sahaja. Cuma 1, 2, 3. Cuma perbezaan dia di sini adalah kalau di ni tiada ada double bond, di sini sudah tiada. So, yang lain hanya masukkan H. So, daripada hexena, kita akan dapat hexana, alkana. Balas penambahan yang kedua adalah penghalogenan, penambahan dengan halogen. Okey, alkana bertindak balas dengan halogen seperti klorin dan bromin. Okey, tindak balas berlaku pada keadaan bilik. Okey, molekul halogen ditambah ke dalam molekul alkana dan produk ini dikenali sebagai haloalkana. Okey, tindak balas penambahan yang seterusnya adalah penghalogenan, penambahan dengan halogen. Contoh yang saya nak beri adalah propena tambah dengan bromine gas. So, propena kita tengok di sini sama macam yang tadi, ada double bond. So, double bond ini akan diputuskan, membentuk ikatan baru. So, kalau kita nak lukis,
kita lukis balik C. Okey. Yang lain sama hash. Okey, sepatutnya di sini ada double bond, so kita buka ikatan baru. Yang mana bila buka ikatan baru ini, BR ini akan masuk ke sini dan ke sini. So kita akan dapat BR dan BR masuk di tempat yang baru. Okey, untuk namakan ini, okey, penamaan produk ini, so kita tengok BR berada di C nombor 1, C nombor 2. Kalau ada yang tanya, cikgu boleh tak saya letak C nombor 1 di sini? Boleh. Kalau tak 1, 2, 3. 2 tambah 3 akan jadi 5. So, nombor dia besar. Salah. Kita kena ambil nombor yang terkecil. Sebab itu kita akan letak 1, 2. So, nama dia adalah 1, 2. Dash. Okay. Di-bromo propana. Okey, kenapa propana? Sebab semua sudah ikatan tunggal. So, jadi propana. Kenapa propana? Sebab ada 3 C. Okey, kenapa ada 1, 2? Sebab BR berada di C nombor 1, BR berada di C nombor 2. 1, 2. Dash. BR dah boleh dikatakan bromo. So, bromo ada berapa? 1, 2, 2. So, ada di. 1, 2, dibromo propana. Tindak balas penambahan yang ketiga adalah penambahan dengan hidrogen halida. Okey, tindak balas penambahan dengan hidrogen halida merupakan campuran alkena dan hidrogen halida seperti hidrogen klorida atau hidrogen bromida yang bertindak balas pada keadaan bilik. Okey, molekul hidrogen halida ditambah ke dalam molekul alkena. Produk yang terhasil ini adalah haloalkana. Okey, penambahan yang ketiga adalah tindak balas penambahan dengan hidrogen halida. So, contoh yang saya beri kat sini, propena. Okey, ada C3, propena. Tambah dengan hidrogen bromida. So, sama bila kita nak buat penambahan. So, sini akan hilang. So, dia akan bentuk 2 ikatan baru. So, maknanya ada 2 kosong di sini. So, kita akan masukkan hash dan BR. Okey, hash ini akan masuk di tempat yang hash banyak. So, ada sini ada 2, sini ada 1, 2 lebih banyak. So, hash akan masuk di sini. BR akan masuk di sini. So, produk yang terhasil adalah okey, produk yang kita akan dapat adalah di sini kita akan masuk BR. Sini kita akan masuk hash di sini. So, nama untuk produk ini, so kita tengok macam mana kita nak namakan. Okey, ada berapa C? 3. So, prop. Semua single bond. So, propana. Okey. So, ada bromin. Bromin bila masuk, kita akan letak bromo. Sebab dia ada 1 saja, 1. Okey, di nombor berapa bromin? 1, 2, 3. Di nombor 2. So, 2 bromo propana. Penghidratan. Penambahan dengan air. Wap alkena dan wap ais dialirkan melalui mangkin iaitu asid fosforik H3PO4 pada suhu 300 degree Celsius dan tekanan 60 atmosfera. Para murid wajib ingat mangkin asid fosforik H3PO4 suhu 300 tekanan 60 atmosfera. Molekul air ditambah ke dalam molekul alkena dan hasil tindak balas yang terhasil ialah alkohol. Okey, tindak balas penambah seterusnya adalah penghidratan, penambahan dengan air. So, saya bagi contoh hexena. So, kenapa hexena? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6C hexena. Okey, tambah dengan air. Sama juga, okey, kita akan buang single bond, double bond tu, ikatan dua tu, menjadi ikatan tunggal. So, akan membuat ikatan baru yang 02 di sini. So, H akan masuk di sini. OH akan masuk di hujung ni. Sini. So, hasil yang kita akan dapat adalah pastikan berada di O ya. Ikatan kita tu. Sebab kalau berada di H salah. Okey, yang lain adalah hash.
Okey, so untuk menamakan dia sebab dia ada OH di sini, ini kita panggil sebagai diol hidroksida. Ini adalah untuk kumpulan alkohol. So nama dia akan menjadi tukar Na tadi menjadi anol. Dia akan tambah anol. So jadi nama dia adalah heksanol. Ini. Kita akan tambah anol. Kita akan buang Na. Tindak balas penambahan yang terakhir adalah penambahan dengan larutan kalium manganat 6 berasid. Alkena bertindak balas dengan larutan kalium manganat 6 yang diasidkan dengan asid sulfurik H2SO4 pada keadaan bilik. Warna ungu larutan itu akan menjadi tidak berwarna sekiranya ditambah dalam alkena. Hasil tindak balas yang terhasil ialah alkohol yang mengandungi 2 ion hidroksida ataupun OH yang makna diol. Okay, tindak balas penambahan yang terakhir adalah penambahan dengan larutan kalium manganat 6 berasid. So contoh saya bagi dekat sini adalah etena. Okey, so ada 2C sebab itu etena. Okey, so tambah dengan HOH. Kecuali yang ini adalah air daripada asid. So bila air daripada asid, apa membezakan dengan air saja? Kalau air saja kita akan dapat H dengan OH. Tapi bila air daripada asid, kita akan dapat dua-dua adalah OH. Kita tak akan dapat H. So bila macam ni, sama macam tadi juga, kita akan buang satu ikatan dan akan buka ikatan baru di sini yang kosong. So senang sajalah, dua-dua pun masuk OH. So produk yang kita akan dapat adalah kita akan masukkan OH di sini. So make sure bila anda tulis yang ini, C mesti OH. Kenapa saya kata COH? Sebab COH. O ada 2 ikatan. Kalau tulis CHO ataupun saya kata COH macam ni, ini adalah salah. Kenapa? Sebab CHO. Maknanya H ni ada 2 ikatan. Sudah salah. H hanya ada 1 ikatan. O yang ada 2 ikatan. So bila dah dapat macam ni, sekarang kita akan memberi nama untuk dia. So nama ada 2 C, maknanya sepatutnya etanol. Bila kita nampak HOH2 kan, tapi di sini sebab ada OH2 so jadi etan. Okey, ada dash. Tengok di C nombor 1 dan C nombor 2. 1 2 diol. Etan 1 2 diol. Kenapa diol? Sebab OH ada 2. Selain daripada tindak balas pembakaran dan tindak balas penambahan, tindak balas pempolimeran adalah salah satu tindak balas yang boleh dilakukan oleh alkena. Tindak balas pempolimeran adalah untuk membentuk polimer iaitu rantai panjang monomer. Monomer ialah molekul alkena yang kemudiannya dipecahkan salah satu ikatan ganda duanya dan digabungkan bersama-sama dengan yang lain untuk membentuk satu polimer. Syarat untuk membuat tindak balas pempolimeran ini berlaku adalah suhu 100 degree Celsius kepada 300 degree Celsius dan tekanan 1000 atm. Saja menunjukkan proses pempolimeran secara umum. Tindak balas yang seterusnya adalah tindak balas pempolimeran. So kalau kita tengok, saya bagi contoh dekat sini 2 yang saya akan lukis. Okey, propena dan butuena. Okey. So propena, mula-mula kita lukis dulu monomer dia. Propena, macam mana bentuk propena? Okey, so kita tahu propena means ada 3C. So ada double bond 1. Okey, so kita lukis dulu propena. Okey, dah siap lukis macam ni, apa yang kita perlu buat untuk membuat pempolimeran? Kita tengok sini. Okey, double bond di situ. So lukis dulu C. Okey, C double bond C ni kita lukis. Okey, atas sini ada hash. So letak hash. Tepi sini ada hash. So letak hash. Ni nampak? So tengok sini. Sini. So kita tengok C yang ini. Ni ada hash. So kita letak hash. Ni ada C1H3. So kita letak bawah. C1H3. Okey. Step yang kedua. Okay, step yang ketiga untuk kita membuat sebagai polimer propena. Okay, macam mana kita nak membuat polimer?
Okey, senang je. Kita buang ni. Okey, kita tambah ikatan sebelah sini. Buka kurungan. Letak N. So, polimer untuk propena ini adalah, kalau saya salin balik. Okey. Faham? Okey, seterusnya saya tunjukkan yang kedua. Both to Anna, mungkin ada yang confused. Cikgu, apa maksud both to Anna? Kenapa ada 2 di tengah? So, saya letak dulu C. Both kita tahu ada 4 C. 1, 2, 3, 4. So, di sini number 2. 2 bermaksud double bond di C number 2. So, letaklah. Awak nak letak number mana? 1, 2, 3, 4. Okey. So, C number 2 ada double bond di sini. Sebab itu kita panggil dia both to Anna. Kalau saya kata both 1 Anna, means double bond di sini. Okey. So, bila dah siap yang itu, okey, kita letakkan hash macam biasa. Okey. Itu langkah yang pertama. Kita lukis dulu struktur untuk sesuatu itu. Okey. Lepas tu, bila kita dah siap lukis, okey, kita pecahkan dia. Okey, letak C, double bond C. Okey, tengok atas ni ada hash. Tepi ni ada CH3, so kita letak CH3. Okey, C, sini hash, so letak hash. Sini CH3, so CH3. Okey, so seterusnya kita akan buang ikatan ni. So, kita akan dapat C. Okey, salin je yang lain. Buat kurungan, letak N, dan dah jadi polimer anda. Harap awak faham.